Okay, dengar. Nice. Alright, kita nak masuk topik baru Topik ubahan matematik 365. Okay, sebelum tu nak tanya, dah cover tak topik ni dengan cikgu sekolah? Saya rasa belum naik lagi di sekolah. Belum lagi Tapi saya dah belajar sikit lah. Belajar sendiri ikut buku? Okay, very good. Bagus tu. Okay. Okay, boleh nampak saya punya skrin? Okay, nampak? Okay, good. Okay, ubahan matematik 365. Okay, SSM. Okay, sekali kita tengok benda yang ubahan ni. Okay, apa dia ubahan? Saya nak bagi contoh yang paling mudah lah selalu yang kita selalu buat lah. Contohnya, kalau kita nak buat kita buat air Milo contohnya kan. Kita buat air Milo, kita bubur serbuk Milo, bubur air, susu dan gula. Kalau kita buat untuk satu cawan lah, untuk kita sendiri kan. Tapi katakanlah kita nak buat untuk orang ramai, kita bubur satu teko. Sudah tentulah kita perlu tambahkan serbuk dia, perlu tambahkan air, perlu tambahkan susu dan gula, betul tak? Betul kan? Jadi inilah dia yang kita katakan ubahan tu. Maksudnya kalau kita ubah, kita nak tambahkan daripada bancuh satu cawan Milo kepada satu teko Milo. Maknanya kita kena ubah kuantiti air, kita kena ubahkan kuantiti serbuk Milo pun kita kena ubah accordingly. Banyak yang sama bukan banyak sama, dengan kadar yang sama. Air kita bubur kadar sama, Milo kita tambah kadar sama, susu dan gula juga kita tambah dengan kadar yang sama. Satu lagi, yang itu contoh ubahan langsung. Okey. Kemudian ada pula satu yang kita panggil sebagai ubahan songsang. Ubahan songsang. Tadi tu ubahan langsung. Jadi kita nak tambah Milo kan, tambah serbuk Milo, tambah itu ni. Tapi ada ubahan songsang. Contohnya kita bersukan. Okey, Azmi ada masuk sukan apa-apa acara tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Katakanlah Azmi masuk acara 100 meter larian, 100 meter pecut. Kalau kita nak tambahkan kelajuan larian kita, bermakna kita kena kurangkan masa, betul tak? Betul. Kalau selama ni kita lari 14 saat dalam 100 meter, kalau nak tambah kelajuan, maknanya kita kena kurangkan masa. Jadi 13,5 saat ke, macam itulah. Ini dikatakan ubahan songsang. Maknanya kalau kita nak naikkan sesuatu, kita kena turunkan benda yang lain. Alright. So, ini kita cerita pengendalan dululah Kemudian ada ubahan gabungan, ubahan bergabung. Ini dia bergabung beberapa perkara lah, nanti kita tengoklah. Ada juga kita gabungkan dengan yang langsung, dengan yang songsang dalam satu ubahan bergabung. Okey. Kita tengok. Ini satu contoh. Kuantiti yang menaik atau menurun seiring dengan ubahan langsung ni adalah kuantiti yang menaik atau menurun seiring dengan kuantiti lain. Contoh kita kata tentang mata wang. Mata wang kita ambil dolar Amerika Syarikat sebagai kita punya panduan lah. Okey. Kalau RM1 $1 Amerika bersama dengan RM4.4 Malaysia, bersama dengan RM1.32 $1 32 sen Singapura, bersama dengan 29.86 baht kan. Itu untuk $1 AS. Kalau $10 AS, maknanya kita kena darab dengan 10. 4 tu darab dengan 10. Jadi 40 sen. Ini jadi $13 20 sen. Ini jadi 298.60 sen. Okey. Ini yang dikatakan ubahan langsung. Dia menaik atau menurun seiring dengan kuantiti yang lain. Kalau dolar Amerika Syarikat naik dan tambah daripada 1 ke $10, jadi kita kena tambahkan duit Malaysia dengan kadar yang sama. Dolar Singapura kena naik dengan kadar yang sama. Begitulah juga dengan
$15, $50, $100. Rasanya tak perlu kot saya isikan semua jadual ni. Saya rasa Azmi fahamlah apa yang saya maksudkan sini. Okey. Kita ambil contoh Jumlah gaji seorang pekerja sambilan berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Okey. Kita kerja, katakanlah 1 jam, kalau kerja jurujual dekat shopping mall, kata di KL, 1 jam mungkin RM5. Okey, 1 jam RM5. Kalau kita kerja 2 jam, sudah pasti jadi RM10. Kalau 3 jam jadi RM15. Begitulah yang seterusnya. Okey. Soalan dia, nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey. Bila bilangan jam, maknanya tempoh dia bekerja ditambah 2 kali ganda. Ya, bilangan gaji bertambah, jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Exactly. Jumlah gaji pun bertambahlah 2 kali ganda. Sebab ini ubahan langsung. B pula. Jumlah gaji jika bilangan jam berkurang sebanyak 40%. Kita dah Jumlah kurangkan. gaji kurang sebanyak 40%. Jadi jumlah gaji pun berkuranglah sebanyak 40%. Sebab diubahan masa berlangsung. Secara langsung, kita tambah 2 kali ganda, gaji pun akan tambah 2 kali ganda. Kalau bilangan jam berkurang 40%, gaji pun berkurangan dengan 40%. C pula, bilangan jam bekerja jika jumlah gaji yang diterima adalah separuh daripada gaji asal. Okey, sekarang ni gajinya pula separuh. Jadi apa jadi kepada Bilangan jam. bilangan jam? Bilangan Tentulah. jam bekerja adalah separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Jadi bilangan jam bekerja tentulah jadi separuh daripada bilangan jam asal bekerja. Okey, itu pada asasnya apa itu ubahan langsung. Alright. Kita tengok latihan yang mudah. Okey, nilai rintangan bagi seutas dawai berubah secara langsung dengan nilai suhunya. Okey. Ini saya tak pasti. Tak pasti. Berubah secara langsung dengan nilai suhu menyatakan perubahan pada. Okey, saya belum tulis lagi. Ini rintangan tau tak dalam elektrik Kalau baca elektrik kalau suhu dia naik, dia punya rintangan pun naik. Resistance R. Suhu naik, dia punya rintangan pun akan naik. Kalau belajar elektronik lah, elektrik. Okey, nyatakan perubahan pada nilai rintangan jika suhunya bertambah 10%. Nilai rintangan akan bertambah 10%. Betul. Nilai rintangan sudah tentulah bertambah 10% juga. Jadi itu jawapan dia. Rintangan naik 10%. Begitulah. Okey. Nilai rintangan jika nilai suhunya berkurang separuh daripada suhu asal. Nilai rintangan akan berkurang separuh daripada nilai rintangan yang asal. Betul. Alright. Simple exercise Nilai suhu jika nilai rintangan berkurang 1/4 daripada nilai rintangan asal. Nilai suhu akan berkurang 1/4 daripada nilai suhu yang asal. Ya, betul. Suhu akan berkurang 1/4. Gitulah. Okay, nombor 2. Wan Wardina ingin membeli kacang hijau yang dia jual pada harga ringgit X. Okay, ringgit X sekilogram. Nyatakan harga kacang hijau jika Puan Wardina membeli 500 gram kacang hijau. Berapa? Separuh RMX. Separuh lah macam ni lah. Oops. Terkeluar pula. Maknanya hal ni pula ni. Mana pen saya? Ni dia pen. Maknanya RM X par 2. Boleh lah. Macam tu. Okey, soalan seterusnya. Kalau dia beli 2 kilogram kacang hijau.
Apa tu beli 2 kilogram? Dua kali ganda X Ya. RMX. Jadi RM 2X macam itulah. Okey, faham eh? Alright. Hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung eh. Saya sekali lagi gunakan contoh tukaran wang asing. Tetapi kali ini saya buat ringgit Malaysia sebagai dia punya reference. Panduan dia sebagai dari menggunakan ringgit Malaysia. Okey, kalau 10 ringgit Malaysia, dolar Amerika Syarikat 2 dolar 47. Dolar Singapura 3 ringgit 3 dolar 28. Okey. Kalau 20 dia akan naik. 30 dia akan naik dengan kadar yang sama. Okey. Kalaulah saya lukis satu graf. Okey. Pada paksi Y ada dolar AS dan dolar Singapura. Dan pada paksi X ada ringgit Malaysia, dia akan jadi macam ni. Alright. Macam ni jadinya graf dia. Cuba tengok eh. Dia akan jadi satu graf lurus. Okey, di paksi X ni ringgit Malaysia eh. Di paksi X kita ada ringgit Malaysia daripada kosong, daripada asalan. Ini asalan dia eh. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Yang warna pink ni dolar Amerika Syarikat. Dia akan naik dengan kadar yang sama. Dia melonjak 247 kepada 494 ke 741 988 ke 1235. Semuanya mengikut kadar yang sama. Begitu juga dengan yang warna kuning ni. Dolar Singapura pun akan meningkat dengan kadar yang sama apabila ringgit Malaysia dinaikkan. Dan dia akan membentuk garisan lurus. Okey, ini ciri untuk hubungan langsung. Yang pertama, dia akan melalui asalan. Yang kedua, dia akan membentuk garisan yang lurus. Okey. Saya bubuh nota. Ciri-ciri eh. Ciri-ciri hubungan ubahan langsung. Satu, graf melalui asalan. Dua, garisan lurus. Lurus. Itu dia, menaik. Menaik garisan lurus. Okey. Okey, sekarang Azmi biasa ke tak dengan konsep kecerunan graf? Kecerunan macam mana? Kita nak cari kecerunan graf ni. Kita guna formula M bersama dengan Y2 tolak Y1 par X2 tolak X1. Pernah nampak tak formula ni? Pernah, tapi saya tak pernah. Tak pernah lagi eh? Pernah nampak. Pernah nampak eh? Macam Okey, ini M ni selalunya kita panggil dia sebagai kecerunan. Saya tulis kecerunan. Kecerunan ni maksudnya kita mengukur kecerunan garisan lurus. Contohnya kita tengok graf dolar Singapura dengan graf dolar Amerika. Okey, kalaulah Azmi tak faham maksud kecerunan ini, rasa-rasanya yang mana satu kecerunan yang lebih tinggi? Yang warna oranye ni ke atau warna pink? Warna kuning eh? Memang warna kuning lebih tinggi kecerunan dia. Okey, selalunya bila kita mencari kecerunan, kita akan buat segitiga macam ni. Segitiga tepat. Kita akan cari nilai Y2 tolak Y1. Okey, ini adalah koordinat X2, Y2. Dan bawah ini adalah koordinat X1, Y1. Okey. Saya ubah tempat lain dah lokasi dia. Saya letak kat sini. X1, Y1. Jadi di sini pula ialah X2 tolak X1.
Jadi kecerunan dia akan diberi oleh persamaan ini. Okey. Jangan risau sangat bab kecerunan ni sebab kita tak cover pasal kecerunan ni. Tetapi kalau kita nak kira kecerunan, kita akan ambil inilah Y2 tolak Y1. Kalau saya kira dia akan jadi untuk warna kuning ni warna, kalau saya kira kecerunannya akan jadi M bersama dengan 16.4 dibahagikan dengan 50, iaitu 0.328. Okey, saya ambil point dari mana? Saya ambil point dari sini, 16.4 tolak kosong. Dan 50 ni saya dapat 50 tolak kosong. Jadi dapatlah 16.4 bagi 50 iaitu 0.328. Kalau saya ambil kecerunan untuk yang dolar Amerika Syarikat pula, ambil ini. Nilai M-nya ialah 12.35. Saya ambil dari sini. Dibagikan dengan 50. Saya ambil dari ini sekali lagi. Dia akan jadi 0.247. Okey, kita bandingkan nilai. Kita bandingkan nilai kecerunan untuk dolar Singapura dengan dolar Amerika Syarikat. Tengok nilai kecerunan untuk dolar Singapura lebih tinggi. Okey. Sebab tu tadi Azmi ada cakap kecerunan garisan warna kuning ni lebih tinggi. Sebab nilai dia pun memang lebih tinggi daripada kecerunan dolar Amerika Syarikat. Okey. Ini yang kita panggil gradient ataupun kecerunan ni kita panggil nanti ialah kadar perubahan. Okey, kita akan pergi sekali lagi kat situ nanti. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Macam mana nak ambil dia punya Y kuasa 2 tolak Y kuasa 1? Itu bukan Y kuasa 2. Ini hanya tanda saja. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 tu macam mana nak ambil? Kita boleh ambil mana-mana saja titik di atas garisan ini. Okey, contoh. Katakanlah tadi saya ambil 16.4 dengan kosong. Katakanlah saya ambil titik lain. Katakanlah saya ambil titik dari sini ke sini. Bermakna Y2 tolak Y1 ialah 6.56 tolak 3.28. Saya tak tahu, tak pasti sama ada Azmi nampak tak nilai dia. Ini 3.28, ini adalah 6.56. Dekat X2 ni pula ialah 20 tolak 10. 20 tolak 10. So, M akan jadi 6.56 tolak 3.28 bagi dengan 20 tolak 10. Okey, saya guna kalkulator. Okey, ini dia. 6.5 tak on pun. Aduh. 6.56 tolak 3.28 untuk kurungan bagi dengan 20 tolak 10. Dapat berapa? 0.328. 0.328. Sama saja nilai dia. Sama saja dengan nilai yang kita kira tadi. Pilihlah mana-mana dua titik di atas garisan ni, dia punya kecerunan dia akan tetap sama. Sebab apa? Sebab dia garisan yang lurus. Okey, faham tak Azmi? Faham. Okey, good. Kita bergerak. Okey. Jadi hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung, dia punya ciri-ciri dia, graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Okey, tadi kita dah cerita dah. Macam ini, dia melalui asalan dan dia bersifat garis lurus. Untuk graf Y dengan X.
Y melawan X. Itu ciri yang pertama. Kemudian nilai Y bagi X ialah pemala. Ini yang kita cakap tadi tu, nilai M tadi tu, nilai ini yang kita cakap pasal mana guna ini yang kita cakap tadi, M bersama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Sebab itu adalah nisbah kenaikan Y dibagikan dengan nisbah kenaikan X. Boleh ikut tu? Faham Alright, good. Jadi inilah dia pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Alright. Dan cara kita nak tulisnya, kita nak tulis hubungan ubahan langsung di antara Y dengan X sebegini. Ini dia cara kita tulis. Yang warna maroon ni. Okey, itu dia cara kita tulis dengan simbol macam apa ni, macam ribbon ni kan. Okey, kita akan tulis begitu nanti. Untuk hubungan langsung kita sebut Y hubungan langsung ni tak cantik lah pula. Y berubah secara langsung Y berubah secara langsung dengan X. Okey, saya tulis kejap. Kat mana saya tulis kat bawah lah. Y, okey, maksud dia Y berubah secara langsung dengan X. Okey, itu maksud dia. Okey. Dan kecerunan yang kita cerita tadi tu adalah satu faktor yang sangat penting dalam hubungan secara langsung. Okey, ni dia. Pemala perkadaran. Ini dia maksud dia. Ini dia tadi yang M tadi tu. Kecerunan ni kita panggil dia sebagai pemala perkadaran. Formula dia adalah K bersama dengan Y bagi X. Y bagi X. Ataupun kita boleh guna juga formula tadi tu. M bersamaan dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Ini pun boleh juga. Okey, tetapi untuk hubungan langsung, ubahan langsung, ini adalah formula lebih mudah. K bersamaan dengan Y bahagi X. Itu cara lebih mudah. Kita pun boleh guna ini juga. Tak mengapa. Tapi kita guna inilah mainly sebab dia lebih mudah. Jadi bentuk, bila kita dah dapat pemala perkadaran tu, kita boleh tulis bentuk persamaan dia. Bentuk persamaan dia ialah Y bersama dengan KX. Jadi itu dia punya persamaan. Kita akan bercakap lagi tentang persamaan ni nanti. Jangan risau. Jangan panik sangat Persamaan untuk ubahan langsung ni jangan panik lagi. Kita akan tengok lebih lanjut lagi. Okey, so far ada apa-apa nak tanya? Tanya. Tak ada Okey. Ini contoh hubungan langsung. Okey. Kita tengok contoh bulatan. Sekejap contoh, saya ambil bulatan sekejap. Saya nak lukis bulatan sekejap Insert, mana bulatan? Ni dia bulatan. Sekejap. Fill, no fill, line. Okay. Okay, saya gunakan contoh bulatan. Azmi biasa tak dengan formula untuk mencari ukur lilit bulatan? Pi J. Bukan? Tahu. 2 pi J. 2 pi J. Formula dia ialah 2 pi J. Jadi yang kotak pertama ni mengatakan
ukur lilit P, ukur lilit bulatan P, hubungan dia dengan jejari, iaitu P berubah secara langsung dengan J. P berubah secara langsung dengan J. Mengikut formula inilah 2 pi J. Alright. Jadi kita katakan dia sebagai P berubah secara langsung dengan J. Bila kita bentukkan dia punya persamaan, dia akan jadi P 2 pi J. Itu adalah formula yang kita dah belajar. Yang kita dah biasa. Yang rasanya belajar dah lama dah kot tu. Topik tu. Oops. Hold on. Okay. Bulat semula ke sini. Itu untuk ukur lilit. Kita tengok pada kotak yang kedua ni pula. Mengenai luas bulatan. Okey. Luas bulatan adalah berubah secara langsung dengan jejari kuasa 2. Tahu tak macam mana formula untuk luas bulatan? Tak ingat. L bersama dengan pi J kuasa 2. Jadi di sini pun kita dah nampak dah bahawa L adalah L berubah secara langsung dengan J kuasa 2. Dengan J kuasa 2. Dia bukan berubah secara langsung dengan J. Okey. L tidak berubah secara langsung dengan J. Okey, tidak berubah secara langsung dengan J, tetapi dengan J kuasa 2. Okey. Boleh faham tak, Azmi? Boleh Okey. Kalau tak faham tolong tanya Okey. Ini pula isi padu bulatan. Bukan isi padu bulatan, tapi isi padu sfera. Silaplah pula. Sfera. Okey. Isi padu sfera. Isi padu sfera berubah secara langsung dengan jejari kuasa 3. Okey. Dia berubah secara langsung dengan jejari kuasa 3. Jadi kita katakan Allah. Saya kena betulkan lagi. Ada banyak benda yang saya tak betul. I. Salah. Okey, I. Okey. Jadi kita katakan I bukan berubah secara langsung dengan J, bukan. I juga bukan berubah secara langsung dengan J kuasa 2, tetapi I berubah secara langsung dengan J kuasa 3. Formula untuk isi padu sfera ialah I bersama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Ini formula dia. Jadi daripada formula ni pun kita dah tahu dah hubungan langsung di antara isi padu dan jejari. Okey. So, dalam kata lain, kita boleh buat satu format mengatakan bahawa kadang-kadang Y adalah berubah secara langsung dengan X. Tetapi Y juga kadang-kadang boleh juga berubah secara langsung dengan X kuasa N. N ni boleh jadi kuasa 2, boleh jadi kuasa 3, boleh jadi kuasa 4 dan seterusnya lah. Dan kadang-kadang Y juga boleh berubah secara langsung dengan punca kuasa N bahagi X. Mungkin punca kuasa 2, mungkin punca kuasa 3 atau punca kuasa 4. Okey, boleh faham tak Azmi? Boleh? Okey. Alright. Jadi ini dia ubahan secara langsung yang kita akan cover nanti. Kalau buat masa ni belum rasa yakin lagi, belum terfaham lagi, nanti kita akan tengok lebih banyak contoh. Mungkin dia akan jadi lebih clear, mungkin dia jadi lebih jelas. InsyaAllah. Okey.
Okey, ini pula adalah contoh-contoh yang bukan ubahan langsung. Okey, yang bukan ubahan langsung. Cuba tengok. Yang pertama ni, Tidak melalui asalan. dia tidak melalui asalan. Dia tidak melalui, dia garis lurus. Tetapi Tak tidak melalui melalui asalan. asalan. Tidak melalui asalan. Yang nombor 2 ni pun bukan juga ubahan secara langsung. Sebab dia satu, dia tak melalui asalan. Dan nombor 2 pula, dia menurun. Dia menurun. Dia sepatutnya menaik. Itu baru dia ubahan secara langsung. Yang graf yang kedua ni sebenarnya adalah ubahan secara songsang. Ubahan secara songsang. Nanti kita akan cover. Mungkin hari kedua kita akan cover hubungan ubahan secara songsang kita akan cover Zat. Okey. Graf yang ketiga pun bukan juga ubahan langsung sebab nampaknya macam nilai Y itu adalah pemala. Dia mendatar. Dia tak melalui asalan dan dia tak berubah pun Y tu macam pemala. Okey? Y pemala. Yang ini pula tadi Y menurun. Menurun bila X menaik. Jadi bukan bukan ubahan langsung. Graf yang keempat, dia melalui asalan tetapi dia bukan garis lurus. Yang ini pun bukan garis lurus. Ini pun garisan dia lurus tapi dia berubah-ubah. Okey. Trend berubah-ubah. Jadi bukan juga ubahan langsung. Ubahan langsung yang gerahnya macam ni tadi, semua macam ni. Itu saja ubahan langsung. Okey. Alright. Sekarang kita tengok contoh Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Okey. Kereta mainan lah. Mungkin remote control ke. Kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu diwakili oleh Y. Okey, itu adalah jarak Y. Berubah dengan masa T. Okey, T ni masa, saat lah tu. Alhamdulillah, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, tengok masa bergerak daripada 2 saat, 3 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat dan jarak dia jadi 14, 28, 42, 56, 70, 84. Okey. Tentukan, ini soalan dia, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Ini yang kita nak siasat sekarang ni. Dia berubah secara langsung dengan T ataupun dengan T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut di dalam bentuk ubahan. Ini kita akan buat sekejap lagi sebelum tu saya nak betulkan satu sekejap. Okey, ini material ni semua saya buat tadi ni. Tadi ada yang tersilap. Okey. Ini cara penyelesaian dia. Okey, kita tengok balik Ini yang asal dia. Asal dia jadual begitu saja, tapi kita nak siasat sama ada Y itu berubah dengan T ataupun T kuasa 2. So apa kita buat? Saya dah buat apa? Saya dah buat Y bahagi dengan T di sini. Sebab saya nak tengok pemala perkadaran dia sama ada dia konsisten ataupun tidak. Jadi di sini ialah pemala perkadaran. Salah hijau. Salah huruf sekejap. Pemala
perkadaran, iaitu huruf K. Kita nak tengok bersama ada betul tak perkadaran dia pemala. Okey, kita nak tengok dua-dua ni. Jadi saya tulis Y bahagi T, iaitu saya ambil 14 bahagi dengan 2. Saya ambil nilai Y 14 bahagi dengan 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. Okey, tengok pada data yang kedua pula. 28 bagi 3. 28 bagi 3, bukan bagi 4. 3 ke 4 ni? Bagi Allah, silap lagi ni. Aduh, hai. Sekejap. 4, sorry. 4 di sini. Betul kan? 4 di sini. Okay. Come back to this. Okay, 28 bagi 4 sama dengan 7. So, okay. Masih sama lagi. Y bagi T masih sama. 42 bagi 6 pun 7 juga. 56 bagi 8 pun 7 juga. Dan begitu semuanya. Okay. Nampak gayanya macam Y bagi T kat sini ialah nilai yang pemala. Dia tak berubah. Korang kita tengok pula barisan yang terakhir. Saya sengaja ambil Y dibagi dengan T kuasa 2. Okay. Jadi saya ambil nilai 14 ni bagi dengan 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 bukan 12 kuasa 2. Banyaknya saya silap typing sekejap. Okey, 2 kuasa 2. Baru betul. Okey. 14 bagi 2 kuasa 2 dapat 3.5. Kemudian yang data kedua, 28 bagi 4 kuasa 2 dapat 1.75. Dia tidak sama. 42 bagi 6 kuasa 2 dapat 1.17. Jadi dia punya nilai tidak konsisten. Okey? Tidak konsisten. Jadi ni kita kata ini sebagai pemala. Ini berubah. Jadi dia punya konklusi dia, Y berubah secara langsung dengan T. Kerana nilai Y per T ialah pemala. Y berubah secara langsung dengan T kerana nilai Y per T ialah pemala. Maka Y berubah secara langsung dengan T. Manakala Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Nilai Y sebab nilai Y bagi T kuasa 2 bukan pemala. Dia berubah-ubah. Jadi itu dia punya penyelesaian dia untuk contoh 2. Okey, faham ke tak? Faham. Okey, kita nak buat latihan ni tau. Latihan dia sama dia step dia dengan yang ini. Okey, kalau Azmi ada kertas, ada pen, kita boleh teruskan dengan latihan. Latihan ni yang latihan paling simple lah. Okey, ni dia. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okey, tengok A dan B. A tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Dengan X atau X kuasa 3. Jadi kita test. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Oh, sekejap bentuk ubahan. Sekejap. Okey, tak apa. Betul. Alright. Latihan 2. Okey, jadi Azmi tolong buat cuba buat. Azmi salin balik atas dalam kertas semua nombor-nombor ni. Kemudian Azmi tambah satu lagi barisan dengan X kuasa 3 pula. Okey? Kemudian tengok dia berubah secara langsung ke, dia berubah langsung secara dengan X ke dengan X kuasa 3. Kemudian B pun macam tu juga. Tetapi dia nak tengok punca kuasa 2 bagi X. Okey, buat sekarang Kalau ada soalan tanya saya.
buat soalan A dulu Sama air jadi dan air jadi. Abang mana abang yang bagus ni? Cari nilai y per x dengan y per x kuasa 3 Tengok dia pemalar ke tak. Abang Y berubah secara langsung dengan X. Dengan x Okey, kita tengok sekejap Manakala Y tidak berubah secara langsung dengan X pasti. y x kuasa 3. Okey. Letak kat sini. Y per x ialah 2.5 kat sini. 5 bagi 2 pun 2.5. Ini pun 2.5. Ini pun 2.5. Ini pun 2.5. Okey. Yang ni pula Ni 2.5. kemudian 0.652. 0.652. 0.277. Tu dia. 0.096. Yang ni? Ya. Tak apa, tak kisahlah. Tak kisahlah nilai. Tapi kita tahu dia bukan pemalar. Bermakna ini adalah pemalar. Bermakna Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ini dia yang kita nak. Okey, buat B pula. Sama juga, kita nak Y per X, kemudian Y per punca kuasa 2 bagi X. Alhamdulillah.
Mana tak seribu tu mana? Pergi mana? Pergi tadi mana? Ada telefon lemah. Point plus Y berubah betul. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey. Okey, tolong bacakan saya y per x kat sini. Y per X 0.15 Hmm. 0.1 0.06 Okey. 0.05 Okey. 0.042 Okey, yang ni pula 0.3 semua ya. Okey, so ini pemala. Okey, jadi betul lah. Jadi Y adalah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 bagi X. Okey, jadi itulah dia maksud dia ubahan secara langsung. Okey. Okey. Kita tengok contoh ketiga pula. Okey, pemanjangan spring XCM berubah secara langsung Dengan jisim pemberat berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Okey. Ini kalau biasa dengan eksperimen sains. Kita letak spring. Pernah buat tak eksperimen ni? Nah, Kemudian kita bubuh pemberat. Ini okey. Semakin W. Panjang spring ni X. X. Okey. Jadi dia kata dia beri bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat 200 gram. Okey. Mula-mula sekali kita kata apa? Dia dah bagi tahu X berubah secara langsung dengan W. X berubah secara langsung dengan W. Okey, kita letakkan itu dulu. Okey. Kemudian kita sekarang ni kita nak cari pemala perkadaran. Pemala perkadaran iaitu K. K ni kita cari apa? Y plus X tadi tu. Tetapi dalam ini kita letakkan siap-siap X adalah bersama dengan KW. Bermakna K adalah bersama dengan X bahagi W. Okey, faham tak saya apa yang saya tulis kat sini ni? Tukar-tukar. Faham tak? Faham. Faham ya? Apa yang saya buat? Saya ambil kesemua ni, saya bahagikan saja dengan W. Okey? Jadi X bahagi W bersama dengan KW bahagi W. Maka W ni hilang. Yang tinggal hanya X per W bersama dengan K. Ataupun saya ubahkan jadi K bersama dengan X per W. Itu yang saya buat tadi. Okey Okey, jadi itu dia
Ini yang kita nak cari ni. Kita nak cari nilai K. K adalah X bagi W. Jadi X adalah berapa? X ialah 3 cm tadi ni. Dan W ialah 200 gram. So nilai K berapa? K ialah X bagi W iaitu 3 bagi 200. Guna kalkulator. 3 bagi 200 bersamaan 0.015. Okay, itu nilai K, 0.015. Bermakna kita gantikan balik nilai K itu ke dalam persamaan ini. Jadi akhirnya X adalah bersamaan dengan 0.015 W. Jadi ini dia ini dia ungkapan X dalam sebutan W. Ini dia ungkapan ataupun persamaan. Ini dia ini dia ungkapan dia. Atau kita panggil sebagai persamaan. Ungkapan X dalam sebutan W. Macam itulah. Jadi itu yang kita nak buat di dalam latihan seterusnya. So, boleh faham tak ni? Boleh Boleh. Bersedia untuk buat latihan? Konsep ini saja. Okey, ni dia. Ini ada dua soalan. Ini soalan yang pertama. Yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung dan jelas sebegitu. Okey. Di bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak RM112 selepas bekerja selama 14 jam. Tuliskan persamaan yang menghubungkan X dengan Okey. Alright. X. Dia buat macam tadi cikgu. Buat macam tadi. Macam ni lah. Sekali tadi kan X berubah secara langsung dengan W. Bermakna X adalah bersamaan KW. Iaitu K bersamaan X bagi W. Kemudian cari nilai K. Kena letakkan dalam ungkapan. Sama lah. Letak K semua tu lah. Cari nilai K. Nak tengok skrin ini ke nak tengok skrin ini? Latihan 3 ke nak tengok skrin contoh 3? Latihan 3. Okey, alright. Kata-kataku. Mana lah betul-betul. Sini saya nampak. Dia tidur. Sampai akhirnya. Ya tengok. X bahagi 14 bahagi 14 X sama dengan X sama dengan 8T. X sama dengan 8T Macam ni Okey, betul lah tu So, cara dia X adalah berubah secara langsung dengan T. Bermakna X adalah bersamaan KT. Bermakna
K adalah sama dengan X bagi P. Dan X ialah 112. 112, sorry. X 112 bila T ialah 14. Maka K ialah 112 bagi dengan 14, iaitu bersama dengan 8. Jadi kita masukkan balik dalam ungkapan tu. X adalah bersama dengan 8T. Okey, betul lah tu. Tapi ikut. Ini memang kena tulis ke apa dalam jalan kerja? Tulis macam ni dalam. Sama dengan 112, T sama dengan 14. Tulis ya. Memang kena tulis. Sebab kita nak cari nilai K kan. Tulis. Boleh? Okey. Boleh. Alright. Kita tengok soalan kedua. Tapi soalan kedua ni perlu guna kertas graf lah. Ada kertas graf tak, Azmi? Ada? Ada lah. Okey, kita perlukan kertas graf. Ya. Okey. Dapat dah Okey. Latihan 3 ni tentang spring. Uji kaji menggunakan spring. Spring digantung dengan beban. Jadual di bawah menunjukkan jisim beban X gram. Okey. X gram dengan pemanjangan spring P cm. Okey, ini jisim beban X gram, pemanjangan spring iaitu P. Dengan melukis graf P melawan X. P melawan X Alah, saya dah silap. Saya buat X melawan P pula dah. Saya betulkan sekejap lagi. Tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X atau tidak. Okey? Cara tu bagi saya ni ubahkan, bagi betulkan dia. P lawan X. Alright. Balik tadi. Lukis grafnya. Kemudian tengok sama ada dia berubah secara langsung. Kemudian buat dia punya ungkapan dia sekali. Dia punya persamaan dia sekali. Persamaan untuk hubungan tu. Ketahuan kotak.
P berubah secara langsung dengan X. Okey, P berubah secara langsung dengan X. Ada dapat buat ungkapan dia tak? Persamaan dia. Ungkapan apa? Okey, tadi kan kata sekejap P berubah secara langsung dengan X kan? Jadi P adalah sama dengan KX. Ada tak dapat tak cari nilai K tak? Cuba cari sekejap. Okey, sementara tu saya letakkan sini 5, 10, 15, 25, 30. Ini 20 lah. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kita nak cari dia punya X dan P. Apa dia? Macam nak tahu dia punya nilai X dan P. Nilai X dengan P. Okey, sekejap. 5, 25. Okey, ini dia. Dan ini dia. Okey, jangan saya bikin garisan ni sekejap. Insert garisan. Okey. Ya. Alright. Okey. Dah. Okey, macam mana nak cari nilai P dengan X tu? Okey tengok sini Kita apa? Kita buat satu persatu dulu Kita katakan bahawa melalui graf ni, daripada graf kita dapati X ataupun P adalah berubah secara langsung dengan X P berubah secara langsung dengan X kerana garisnya lurus, garisan lurus lurus menaik dan melalui asalan. Okey, so kita kata P adalah berkadar terus dengan berubah terus secara langsung dengan X. Jadi P adalah KX. Maknanya K ialah apa? K adalah P per X. Jadi kita pilihlah mana-mana nilai P dan X. Katakanlah kita pilih yang ni. Oh, mana-mana boleh? Mana-mana boleh. 6, 30 boleh. 2, 10 pun boleh. Mana-mana pun boleh. Kita ambil lah. 3, 4, 15. Dapat apa? 0.2 kan? Kalau kita ambil ni 6 per 30 dapat 0.2 juga. Betul tak?
Sama dia. Sebab dia adalah pemalar. Kita lekir graf pemalar, kita tahu garisan dia lurus. Kalau kita kira satu-satu ni pun 6 bagi 30, 5 bagi 25, 3 bagi 15, 2 bagi 10, 1 bagi 5, semuanya jawapan K ni tetap sama 0.2. Jadi kita tuliskanlah dia punya hubungan dia. Masukkan balik dalam ni. Jadi P adalah bersama dengan 0.2x. Maka siap. Okey, boleh? Alright, good. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada, okey. Kita teruskan. Contoh 4 pula. Alright. Dia beri M adalah 0.8 apabila N adalah 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika. Okey. Jika M berubah secara langsung dengan N. Okey, kita tengok tu dulu. M adalah 0.8 bila N bersama dengan 0.125. A, dia kata M berubah secara langsung dengan N. Bermakna M adalah bersama dengan Kn. Ataupun kita kata K adalah bersama dengan M per N. Jadi M adalah 0.8 dan N adalah 0.125. Bermakna K ialah 0.8 bagi 0.125. Ini kosong samaan dengan berapa tu? 0.8 bagi 0.125. Kita dapat 6.4. Okey, 6.4. 6.4. Kita dia nakkan ungkapan, bermakna M adalah bersama dengan 6.4 and dapat jawapan untuk A. B pula. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Alright. Bermakna M adalah bersama dengan K punca kuasa 3N. Ataupun kita kata K adalah bersama dengan M bagi dengan punca kuasa 3N. Okay. So dan M adalah 0.8 apabila N bersama dengan 0.125. Bermakna K adalah 0.8 bagi dengan punca kuasa 3 bagi 0.125. Okey, kita cuba cari jawapan dia. Guna kalkulator. 0.8 bahagi, okey, punca kuasa 3 mana dia Punca kuasa 3 kat sini. Ni dia, shift tu 0.125 dapat 1.6. Jadi kita letaklah nilai K 1.6. Bermaksud kita masukkan balik dalam ni, M adalah bersamaan dengan 1.6 punca kuasa 3 bagi N. Siap jawapan dia. Boleh faham? Ada soalan tak? Tak ada. Faham Boleh buat Boleh. Kita ada latihan lagi satu soalan saja. Ni dia. Nak salin ke apa ke? Macam mana? Apa? Ni? Tak perlu. Dah salin. Dah salin dah? Alright. Okey, tengok latihan 4. Cuba buat. P 3 P sama 3/2 Q sama 4. Masukkan P dalam soalan Q jika P berubah langsung dengan Q bersama. Alah, buruk. Tinggal minit.
P sama 0.5 Q cos 3. Dengar pun. Okey. P sama dengan 0.5 Q cos 3 kan? Okey, good. Saya letak kat sini P berubah secara langsung dengan Q cos 3. Bermakna P adalah sama dengan K Q cos 3 ataupun K adalah P bahagi dengan Q cos 3. Tapi P adalah 32 bila Q adalah 4. Jadi K adalah 32 bahagi dengan 4 cos 3, iaitu 32 bahagi dengan 64 kan? 0.5. Bermakna P adalah 0.5 Q cos 3. Alright, good. Jawapan betul. Tengok B pula. P berubah secara langsung dengan punca cos 2Q. P punca kuasa P berkuasa punca kuasa P sama dengan punca kuasa P sama dengan 2 Q sama dengan 4 K sama dengan bahagi punca kuasa 2 4 P sama dengan 16 punca kuasa Q. Dapat tak? P sama dengan 16 punca kuasa 2Q. Okey, betul. Okey, saya tuliskan ke sini P ini okey, betul. P adalah berubah secara langsung dengan punca cos 2 bagi Q. Bermakna P adalah K punca cos 2Q ataupun K adalah bersama dengan P par punca cos 2Q. Dan P adalah 32 apabila Q asal dengan 4. Bermakna K adalah 32 bagi dengan punca cos 2 bagi 4, iaitu 32. 32 bagi 2. 32 bagi 2 iaitu 16. Bermakna P adalah 16 punca cos 2 bagi Q. Okay, good. Alright, boleh Okay, kita tengok contoh 5. Kita ada 3 contoh berikutnya. Sampai contoh 6, contoh 5, contoh 6, contoh 7. Kemudian kita ada latihan yang panjang. Saya tak pasti boleh siap tak ni hari ni. 3 contoh dan latihan. Latihan ni mungkin boleh buat homework. Kita tengok dulu Contoh 5 dulu. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y adalah 0.14 apabila X sama dengan 0.2, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, itu A. Kemudian B pula dia minta nilai X apabila Y bersamaan dengan 0.875. Kita buat satu persatu. A. Kita tuliskan dulu hubungan dia. Sekejap, kita tuliskan hubungan dia dulu. Dia kata Y berubah secara langsung dengan X, iaitu Y bersama dengan KX. Okey, ataupun K adalah bersama dengan Y par X. Jadi Y adalah 0.14 apabila X sama dengan 0.2. Bermakna K adalah 0.14 bahagi dengan 0.2, iaitu 0.7 rasanya. Sekejap 0.14 bahagi 0.2 sama dengan 0.7.
Okey, betul. 0.7. 0.7. Bermakna hubungan dia ataupun persamaan dia adalah Y bersamaan 0.7x. Okey, kita nak guna ini untuk menjawab soalan A dan B. A, dia suruh tanya nilai Y bila X sama dengan 5. So, apa kita buat? Okay, Tukar X tu 5. Exactly. Jadi Y bersama dengan 0.7 darab dengan 5 iaitu 3.5. Dapat jawapan senang je Boleh faham Okay, B pula. Oh, okey. Betul 0.7 darab 5 3.5 kan? Faham. Dan itu jawapan A. B pula dia nak cari nilai X. X berapa bila Y bersama dengan 0.875. Jadi kita masukkan juga dalam persamaan tu iaitu 0.175 bersamaan dengan 0.7x. Bermakna X adalah bersama dengan 0.175 bagi dengan 0.7. Ini boleh faham tak ni? 0.875. Boleh faham tak ni? Macam mana saya dapat ni? 0.875 bukan 175 Boleh faham Boleh. Alright. Jadi kita guna kalkulator. 0.875 bagi dengan 0.7. Iaitu 1.25. X ialah bersama dengan 1.25. Jadi itu jawapan dia. Boleh faham Boleh. Alright, sekarang kita tengok contoh yang lebih sukar sikit. Contoh 6. Okey, luas L cm persegi. Luas L cm persegi satu semi bulatan, separa bulatan lah macam inilah. Ini separa bulatan ni, semi bulatan berjubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Diameter dia D, diameter dia D. Okey. Dia beri luas semi bulatan ialah 3.08 cm persegi apabila diameter ni ialah 2.8 cm ni Dia suruh cari hitung nilai D diameter dia apabila L bersama 19.25. Okey. Luas semi bulatan ni 19.25. Jadi berapakah nilai diameter dia D? Itu yang dia nak Boleh faham soalan dia Azmi? Dia nak diameter. Dia nak diameter. Okey. Dia kata apa? L berubah secara langsung dengan diameter kuasa 2. Itu dia punya statement asal dia. Bermakna L adalah bersama dengan K D kuasa 2 ataupun K bersama dengan L bagi D kuasa 2. Kemudian diberi bahawa L ialah 3.08 apabila D ialah bersamaan 2.8. Kita masukkan. Jadi K adalah 3.08 di 08 tu bagilah cantik sikit Fikri. Okey. 3.08 bagi dengan 2.8 kuasa 2. Dapat berapa tu? Okey. 3.08 bagi 2.8 kuasa 2. Ini sure nombor perpuluhan macam ni. 0.39285714. Okey, saya tak berapa minat sangat dengan nombor perpuluhan panjang-panjang ni sebab nanti saya kena bundarkan dia. Jadi saya nak cuba tukarkan kepada bentuk pecahan. Boleh ke tak rasanya? Boleh. Saya tekan ini saja. 11/28. Good. Jadi K ialah 11/28. Saya letak kat sini. K ialah 11/28. Okey. Baru kita cuba selesaikan masalah dia. Okey. Dia dah jadi ini dia punya persamaan dia. L adalah 11/28 D kuasa 2. Okey, itu dia punya persamaan dia. Jadi kita nak guna persamaan ni.
Jadi kita nak selesaikan. Kalaulah L bersama dengan 19.25. Jadi begitu pula. Jika L adalah 19.25, maka berapakah D? D berapa? Itu dia nak. Jadi kita letakkan, masukkan dalam persamaan ni. 19.25 bersama dengan 11/28 D kuasa 2. Bermakna D kuasa 2 adalah bersama dengan 19.28 ke 25? 25. Okey. Betul ya, 19.25. Darab dengan 28/11. Okey. Ini faham tak macam mana boleh jadi macam ni? Tak faham? Tak faham Okey, saya tunjukkan. Saya tunjukkan sekejap sini Asalnya 19.25 bersama dengan 11.28 D kuasa 2. Atau kalau saya terbalikkan, dia jadi 11.28 D kuasa 2 bersama dengan 19.25. Okey? Apa yang saya buat berikutnya, saya darabkan kesemuanya dengan 28. Sebab apa saya nak hilangkan 28 kat sini? Jadi 28 darab dengan 11/28 D kuasa 2 bersama dengan 19.25 darab dengan 28. Kemudian saya buat apa pula? Semua ni saya bahagikan dengan 11. Sebab saya nak hilangkan 11 tu. Okay. Before that, 28 ni dah hilang. Sebab 28 bagi 28 bersama dengan 1. So, jadi 11/11 D kuasa 2 bersama dengan 19.25 darab dengan 28/11. Kat sinilah saya dapat ni tadi. Sebab 11 bagi 11 tu bersama dengan 1 boleh potong. Okey? Faham. Okey Okey, saya nak delete ni. Okey, delete semuanya. Okey. Jadi kita guna kalkulator. Okey, 19.25 bagi 28/11. Dapatlah jawapan dia 49. D kuasa 2 adalah 49. Bermakna D adalah punca kuasa 2 bagi 49, iaitu 7 cm. Punca kuasa 2 bagi 49 adalah 7. Okey, macam tu kita cari jawapan dia. Okey, by the way, ini hanya cara yang pertama. Ada satu lagi cara. Cara ini pun nampak elegan juga. Cuba tengok Cara dia, kita ketahui bahawa K adalah L bahagi dengan D kuasa 2. Okey. Jadi saya katakan L1 bahagi dengan D1 kuasa 2 adalah sama dengan L2 bagi D2 kuasa 2. Okey. Dan saya ambil L1 ni, D1 ni sebagai nilai L1 sebagai 3.08 dan D1 sebagai 2.8. Jadi 3.08 bahagi dengan 2.8 kuasa 2 bersama dengan L2. L2 ialah 19.25 bahagi dengan D. D yang kita nak cari. Bermakna kalau saya pindahkan D ke kiri dan saya pindahkan kesemuanya ke kanan, dia jadi macam mana? Dia akan jadi D bersama dengan 19.25 darab dengan 2.8 kuasa 2 bahagi dengan 3.08. Guna kalkulator balik. 19.25 darab 2.8 kuasa 2 bahagi dengan 3.08. Oh, ini bukan D ini D kuasa 2, sorry. D kuasa 2 sama dengan 49. D
D2 kuasa 2 D2 kuasa 2. Jadi D2 kuasa 2 ialah 49. Bermakna D2 adalah punca kuasa 2 bagi sebab 9 bersama dengan 7 cm. Jawapan dia tetap sama. Okey tak? Okey. Alright, I see. Ada tinggal 2 minit saja Okey, tak apa, kita habiskan contoh 7, kemudian yang latihan tu cuba buat kat rumah. Okey. Alright. Okey, contoh 7. Tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang P. Ini apa ni? Ladung Pernah tak buat eksperimen ladung? Ladung dia swing okey, dia swing. Okey, tempoh ayunan dia berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. Okey. Diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Okey. Bunyinya complicated sangat, tapi tak mengapa. Dia kata A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 bagi P. Ataupun A adalah bersama dengan K P. Punca kuasa 2 P. Punca kuasa 2 bagi P, sorry. Bermakna K adalah bersama dengan A per punca kuasa 2 bagi P. Kemudian dia dah beri dah. A adalah bersamaan dengan 1.2 saat dan panjang benang P ialah 9 cm. Bermakna K adalah bersamaan dengan 1.2 bagi dengan punca kuasa 2 bagi 9, iaitu buat kat bawah lah, iaitu K bersama dengan 1.2 bagi dengan 3. Punca kuasa 9 bagi sama 3 kan. So 1.2 bagi 3 0.4 rasanya. 1.2 bagi 3 0.4. Okey, jadi K bersama dengan 0.4. Bermakna A ialah 0.4 punca kuasa 2 bagi P. Jadi ini dia punya hubungan. Sekarang dia suruh hitung tempoh ayunan. Tempoh ayunan tu ialah A. A ni berapa jika P ialah 25 cm. Itu dia nak. Jadi apa susahnya? Masukkan. Maknanya masukkan nilai P tu dalam persamaan 0.4 punca kuasa 2 25, iaitu 0.4 darab dengan 5, iaitu bersama dengan 2 saat. Okey, boleh faham? Boleh. Jadi ini dia cara dia. Kemudian kita ada latihan. Latihan dia ada 4 soalan, sorry. Data 5 ada 4 soalan. Tadi yang ni kita tak sempat nak buat dalam sesi hari ni, buat sebagai homework. Okey Azmi? Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita berpisah untuk hari ni? Tak ada. Tak ada. Okey. All the best Azmi Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.